Assalamualaikum. Harap dengar suara cikgu ya. Okey, boleh nampak cikgu punya skrin. Ya, ini yang kita buat semalam. Ya. Okey, ini kita buat malam. Ada siapa dah cuba ke? Tu nanti ke cat. Tak ada lagi. Tak ada orang cuba lagi. Belum. Belum ya, okey tak. Susah nak tunjuk sebenarnya pasal tak ada ni. Kalau dekat sekolah, cikgu ajak pergi mak komputer, kita buat sekejap. Tapi kat sini cikgu tunjuk kat video je lah. Okey. Okey. Okey, saya tunjuk apa dia Arduino. Okey, nampak Sekejap cikgu stop. Okey, tengok kat kamera cikgu, nampak? Nampak Mana? Okey, nampak tak yang ni? Yang cikgu tunjuk, nampak? Nampak. Okey, ini ialah Arduino Ini Arduino, kamu tengok nanti jap. Penyepit ni. Okey, kalau kamu tengok, okey, kat bahagian atas ni dia ada pin-pin sama macam kita belajar semalam. Ni ada pin. Kat bawah ni pun ada pin. Okey. Ini Arduino, ini USB. Okey, ni USB tempat kita masukkan kuasa. Nanti kita akan sambung kepada komputer. Ini kalau kita guna bateri, kita guna yang ni. Yang ni untuk bateri, ini untuk USB Kalau kita nak cucuk USB, tak perlu guna bateri lagi. Okey. Ni Arduino. Lepas tu kita ada jumper cable Ini namanya jumper cable. Ini untuk kita sambung Arduino tu dengan peranti-peranti sensor-sensor lah Okey, ni jumper cable. Okey, lepas tu kita ada breadboard, papan roti, namanya papan roti lah terjemah breadboard. Breadboard ni gunanya untuk buat connection. Sama macam kita belajar semalam. Okey. Ini penyambung bateri. Okey. Ini penyambung bateri yang 4 segi 4 volt tu. Ini sambung pada Arduino. Okey, kalau macam ni lah sambung. Sambung sini Lepas tu kita ada penyambung USB. Okey. Ini kita sambung kat sini. Okey. Ini pada sambung pada USB komputer lah 5 volt. Okey. Tengok peranti-peranti pula. Ini speaker. Kecil tapi kita boleh keluarkan bunyi lah, nak bunyi lagu ke, nak bunyi trut-trut ke, bunyi track-track ke, langsung kita boleh buat dengan speaker. Kita program saja. Ini ialah peranti apa dipanggil perintang boleh laras. Dia perintang tapi kita boleh laraskan dia kat sini, kita boleh pusing maknanya kita boleh naikkan dia punya perintang tu. Kalau kita pusing habis, perintangan tinggi lah. Kalau kita kecilkan, dia perintangannya akan sedikit Okey, lepas tu kita ada peranti input, button. Okey, ni button. Okey. Yang ni cikgu dah sambung dengan dia punya tutup dia. Button ni kita boleh guna untuk control lah. On ataupun off. On lampu ke. Kita juga boleh sambung pada komputer untuk kita jadikan dia controller. Okey. Ini perintang. Okey. Ini satu set perintang. Ini berapa ni? Saya rasa dalam 1 kilo ohm kot. Saya tak ingat berapa dia punya bacaan dia. Okey. Ini pun perintang juga. Ini yang saya dah keluarkan. Nampak Tak nampak. Ini satu lagi, ini ialah LED. 3 warna Ini LED 3 warna, ada merah, hijau dengan kuning. Kamu tengok satu LED dia ada 2 kaki. Nampak
buka sikit. Okay, kaki yang panjang ni namanya anode ataupun dia positif, dia charge positif. Kita sambungkan pada kaki positif. Kaki yang pendek ni pula, okay, yang pendek ni namanya ialah katot. Katot ni kita sambung pada negatif. Kalau kita terbalik pasang, dia tak akan menyala. Okay. Okay. LED yang ini dia ada boleh jadi warna apa kita nak ni. Ini LED RGB. RGB ni kita boleh jadikan dia apa-apa warna yang kita nak. Hijau, kuning ke, nanti kita setting. Lagi ni RGB, sorry kita tu bukan ni. Ini LED RGB, kita boleh ubah warna dia. Akhir sekali satu lagi. Ni. Ini ialah peranti input. Tak nampak peranti input ataupun sensor untuk cahaya. Maksudnya kalau dia boleh kesan cahaya. Kalau cahaya banyak, misal kata ataupun hari siang ataupun lampu dibuka, dia akan rentangannya akan tinggi lah. Jadi dia akan beritahu pada Arduino boleh bagi arahan sama ada nak off lampu ataupun nak on lampu. Dia boleh kesan cahaya. Okay. Jadi ini semua satu set lah. Kalau kamu dekat sekolah, nantilah cikgu bagi kamu gunalah satu set ni. Satu kumpulan 3 orang akan cuba guna. Jadi sebab kita buat PDPR je, kamu tengok cikgu buat je lah. Okay. Okay, ada soalan dekat ni? Ada? Tak ada? Faham Tak faham pun tengok je lah. InsyaAllah nanti buka sekolah kita buat. Okay, jadi kalau kamu nak cuba sendiri boleh order kat Shopee. Harganya dalam RM40, RM30, RM40 juga, tak mahal sangat. Satu set ni untuk Arduino lah. Kalau satu set yang macam cikgu buat tadi mungkin dalam 80 ke 100 ke. So tak ingat harga dia berapa. Itu sekolah punya Okay. Okay, jadi kita dah kenal komponen-komponen dia, macam mana rupa dia. Kita cuba buat lah dekat dalam komputer ni. Kalau ada yang nak cuba, boleh cuba buat. Tidak, kita buat yang baru. Okay, jadi komponen kita nak guna hari ni sama macam semalam. Okay, mula-mula kita akan ambil breadboard untuk kita buat connection. Lepas tu kita akan ada, sekejap, kamu tak nampak Cikgu tak present. Okay, nampak Okay. Kita ada breadboard, kita ada Arduino. Okay, untuk mula-mula ni kita ada ambil satu LED dulu dengan satu resistor 1 kilo ohm kita kasi 1 kilo ohm. Okay. Okay. Jadi kita buat connection dulu. Semalam ingat cikgu zoom sikit. 5 volt ni sambung pada breadboard positif. Okay. Jadi kalau positif, kita yang eloknya kita letak warna merah. Negatif pula kita sambung pada ground. Ground ni kita akan sambung pada breadboard negatif. Jadi negatif selalunya warna hitam lah. Jadi kita letak warna hitam. Ini asas sekali. Semua kena buat ni. Sebelum kita buat apa-apa connection lah Arduino, kita sambung dulu 5 volt dengan ground. Ground negatif, 5 volt positif. Okay. Tu ambil LED. Ingat lagi. LED ni 2 kaki, anode positif, katot negatif. Okay. Jadi kita susun pada breadboard, kita letak dia dekat sini. Okay. Mana-mana boleh sebenarnya cikgu letak kat sini. Nah. Okay. Selepas itu kita jangan lupa letak perintang, sambungkan pada kaki negatif, kaki yang pendek. Sekejap saya letak atas. Okay. Okay, faham
Lepas tu, yang negatif, kaki perintang ni, kita boleh sambung pada mana-mana line, pada garisan ni. Okay, kita sambung pada negatif. Kaki positif anode, kaki yang panjang ni, yang bengkok ni, kita sambung kepada positif. Okay. Sorry, ni salah. Kita tak sambung pada positif. Kita sambung pada pin. Saya letak pada pin 3 supaya dia boleh kawal. Kita letak warna oranye. Okey. Tak faham tak apa, tengok dulu Okey, jadi sekarang ni dah lengkap 1 liter. Kalau kita tekan stimulation, dia takkan jadi apa-apa lah. Sebab kita belum masukkan arahan. Dia tak tahu nak buat apa. Dia on, tapi tak tahu nak buat apa. Jadi kita kena masuk ke arahan. Arahan ni ialah dalam kod. Klik pada kod. Okey, yang dah ada ni kita buang dulu. Tak apa, itu sampah. Okey, kita masukkan satu arahan set pin to high. Maksudnya pin berapa? Kita tengok pin berapa kat sini. Pin 3 Okey. Pin 3 to high. Maksudnya bila kita run program ni, pin 3 akan high. Maksudnya nyala lah. Okey, cuba start. Okey, nampak? Okey. Maknanya pin 3 tadi yang kita sambung kepada LED akan menyala. Cakap ni faham? Boleh? Okey. Teruskan. Boleh. Okey, bagus. Kita stop dulu. Okey, kalau kita nak masukkan satu lagi LCD boleh? Boleh. Ambil lagi LED, bukan LCD, LED. Okey, letak warna orange pula. Kuning lah, letak warna kuning, yellow. Letak kat sini, sebelah dia. Connection sama, letak satu resistor. Kaki resistor ni sambung pada negatif. Kaki positif LED sambung pada pin. Kita dah guna pin 3 tadi, sekarang ni kita guna pin 4 pula. Okay. Jadi ni kita letak warna kuning. Dia punya jumper cable ni warna kuning. Okay. Tambah lagi, boleh tambah satu lagi. Letak warna hijau pula. Okay, tak warna hijau. Sambung juga tak satu resistor. Kalau tak resistor nanti dia meletup. Okay. Satu kaki sambung pada kaki negatif. Yang sambung pada resistor letak pada negatif. Hitam warna hitam cikgu ubah tadi. Okay, kaki positif LED sambung pada pin. Saya letak pada pin 5 pula. Okey, warna hijau. Ni tak kisah nak tak warna apa pun boleh. Sebab kita ada dalam set ni, kita ada jumper cable pelbagai warna cabut je keluar kita nak warna apa kat sini. Okey, nak warna coklat, nak warna orange, warna merah, semua ada. Okey. Okey, sekarang dah ada 3 LED, kita control Okey, pergi pada code. Pergi pada code. Sekarang ni pin 3 bila tekan start, lampu merah akan menyala sebab dia letak pada pin 3 Okey, siapa tahu kita nak nyalakan warna kuning. Kita nak letak pin berapa? Kita tengok. Pin 4. Pin 4. Okey, kita tengok betul tak? Letak pada pin 4. Tengok. Betul tak? Start betul. Senang je. Letak lagi satu lagi. Pin berapa pula yang tinggal? Tengok lampu hijau. Pin mana pin berapa? Cuba tahu. Warna hijau pin berapa? Cuba tengok. Hijau. Pin berapa ni? 5.
pin 5. Okey, kita start. Betul tak? Okey, semua nyala serentak. Okey, senang ini paling senang sekali. Ini kita panggil lampu isyarat. Okey, ini bila kita on dia akan nyala serentak. Tapi apa kata kalau kita nak dia menyala satu-satu. Merah dulu, lepas tu kuning, lepas tu hijau. Boleh ke tidak? Ada idea tak ada buat macam mana? Siapa tahu? Ada idea tak ada buat macam mana? Kita kena letak apa? Tak ada? Tak ada idea? Tak apa, cikgu. Tak ada, ya okey tak apa. Jangan risau, cikgu tunjuk Okey, kita letak delay. Delay ni maksudnya kita tangguh. Kita tangguh 1 saat, 2 saat. Okey, kita pergi dekat control. Dekat sini ada delay. Mana delay? Wait ni delay je lah. Wait ni tunggu. Okey, kita tengok sini. Kita letak antara 3 dengan 4, kita letak 1 wait. Ini letak 1 lagi. Okey. Agak apa jadi? Saya boleh agak apa jadi? Merah nyala dulu. Merah nyala. Lepas tu? Lepas tu kuning, lepas tu hijau. Ya. Okey, tengok betul tak? Kita start. Okey. Merah nyala, kuning, hijau. Okey. Betul tak apa yang kita nak? Betul tak apa yang kita nak? Betul. Okey. Kalau boleh, kita nak merah nyala, lepas tu dia off, kuning pula nyala, lepas tu dia off, hijau pula nyala. Okey, cara nak buat, kita letak low. Okey, contoh. Okey, pada yang pertama, okey, high, 3 high, output dia kita akan letak, okey, 3 high, 3 merah, okey, kuning, pin 4. Pin 4 kita akan letak low. Maknanya pada pusingan pertama, hanya merah menyala, kuning dan hijau tak nak menyala. Jadi kita letak macam ni. 5 low. Okey, kita tengok. Okey, betul maksudnya pada pusingan pertama tu hanya merah saja menyala. Yang lain tu akan padam Stop dulu. Yang ni pun sama juga. Kita masukkan lagi 2. Okey, 4 high, kuning nyala. Merah dengan hijau 3 dengan 5 kita akan letak low. Okey. Okey, lepas tu yang ketiga pun sama. Kita letak lagi 2 pin. Okey, pin ke 3 iaitu warna merah akan low. Pin keempat warna kuning akan low. Hanya pin hijau ataupun pin 5 saja akan high. Barulah jadi macam yang kita nak. Okey. Okey, merah nyala, yang lain off, kuning nyala, yang lain semua off, hijau nyala, yang lain semua off. Okey, boleh. Ini dia Arduino macam benda boleh buat sebenarnya. Ini cuma asas je lah untuk kita belajar kontrol. Okey. Okey. Jadi ini untuk hari ni kita belajar. Saya nak tunjuk apa yang kita buat lagi. Ini contoh Sekejap, macam tu apa ni sesuai. Okey. Ini contoh lain lah. Konsep sama macam tadi. Tapi dia panjang sikit programming dia. Programming dia panjang sikit. Ini kita akan gunakan perintah boleh laras ni. Ini perintah boleh laras. Okey. Perintah boleh laras nama ni boleh adjust. Inilah dia. Ini perintah boleh laras. Okey, lepas tu dan juga untuk kita boleh guna dia untuk kontrol servo. Contoh. Okey,
Okey, jadi kita boleh kawal lah. Bila kita pusingkan, lampu ni akan menyala dan servo juga akan berpusing ikut arah yang kita nak. Okey, ini satu contoh. Ada contoh yang lain, sekejap kita tengok. Ni speaker tengok lihat. Ada dengar bunyi tak? Dengar tak bunyi? Ada. Okey. Okey, yang ini namanya adalah ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni fungsinya adalah untuk mengesan jarak. Jadi kalau objek tu, misal kata objek ni dekat, okey, dia akan membunyikan dia akan membunyikan buzzer ataupun speaker tadi. Speaker yang saya tunjuk tadi. Mana speaker tadi? Okey, ini speaker. Okey, ini speaker. Jadi apabila objek ni berada dekat, dia akan membunyikan speaker. Ini punya connection dia. Saya senang je, ini saja cikgu buat susah ni. Ada senang je. Dia punya kod dia macam ni. Kod dia ringkas saja. Okey, jap. Maknanya distance Distance ni adalah jarak. Okey, kalau distance-nya kurang daripada sentimeter, maka dia akan membunyikan 100 sentimeter, maknanya dia akan membunyikan buzzer lah. Itu contoh lain. Okey, jadi macam mana kau boleh buat yang cikgu tunjuk ni hanya sebahagian saja, itu awal-awal. Okey. Jadi Iblis pun masuk. Okey, setakat ni ada apa soalan? Ada apa nak tanya tak? Kau boleh tengok projek-projek Arduino kat internet. Kalau kat sekolah cikgu boleh tunjuk Arduino projects. Ini projek-projek Arduino lah, boleh buat robot robot yang ada sensor. Ini ultrasonic sensor, dia boleh kesan jarak. Maknanya bila robot tu jumpa dinding, dia akan reverse dia akan undur. Okey. Semua ni kau boleh cuba buat je. Ini Arduino project. Antaranya lah. Semua ni kita boleh buat sendiri je. Kalau ada breadboard, ada Arduino, ada jumper kabel, ada LED, dah boleh buat dah. Okay. Nanti kamu cari sendirilah pasal projek Arduino ni. Ada apa soalan tak ni? Ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada? Okay, cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab? Sekejap, kita buka balik projek tu tadi. Sekejap kita buka ni. Sorry. Okay, dekat sini, tengok projek yang cikgu akan buka ni. Boleh kenal pasti apa input dia? Kita tengok cikgu run Okay, bila cikgu pusingkan, perintah ni dia akan menggerakkan servo. Apa input dia? Siapa tahu? Apa peranti input dia? Siapa tahu peranti input? Input maksudnya masuk. Siapa cuba? Cuba tengok. Agak-agak lah apa peranti input dia. Kita ada ni potentiometer namanya ni. Ni potentiometer. Kita ada servo. Servo ni macam kata control lah untuk kita kawal tayar tu, tu namanya servo lah. Okay, jadi inputnya apa? Siapa tahu outputnya apa? Input output apa dia?
Awak ni tak tahu ni. Apa input? Apa input kat sini? Aziz, tak tahu. Input apa? Nasuha, Aina, Idris tak tahu apa dia input. Habis lupa-lupa dah. Okey, inputnya ni lah, potentiometer ni. Bermaksud kita memasukkan data, kita pusing potentiometer ni, nampak ni benda ni. Bila kita pusingkan dia, okey, kita akan bagi dia maklumat bahawa rentangannya adalah tinggi. Jadi bila rentangan tinggi, dia akan pusingkan suhu. Jadi inputnya adalah potentiometer ataupun perintang boleh laras. Outputnya pula adalah servo. Servo ni bila kita masukkan input, pusingkan ni potentiometer, servo pun juga akan berpusing. Jadi outputnya adalah servo yang ini. Ini adalah dia punya output, ini adalah dia punya input. Satu lagi outputnya adalah LED. Okey. Jadi apabila kita pusingkan dia, LED-nya akan berubah warna. Ini pun adalah asal jenis output. Jadi ada satu input dan dua output. Inputnya adalah potentiometer dan outputnya adalah ada dua, micro servo dan juga LED RGB. Okey, boleh? Okey, faham? Faham. Okey. Cikgu, Okey. Ya, ada soalan. apa fungsi potentiometer tu? Potentiometer ni dia ialah perintang boleh laras. Kalau kita tengok ni, perintang, resistor, bahasa Inggerisnya resistor, bahasa Melayunya perintang. Perintang ni kita boleh ada nilai dia. Macam kata perintang ni nilainya lah 1 kilo ohm, tengok atas ni. 1 kilo ohm. Okay, kita boleh tukar dia letak 100 ataupun 200, ikut kita lah tengok 200 kilo ohm. Okay, nak bagi tambah lagi besar lagi, kita boleh letak sampai 2 mega ohm. Okay, ni besar lah ni, perintang besar, maknanya current susah nak masuk kat sini. Okay, ni perintang. Okay, ini perintang biasa lah tapi kalau potentiometer, dia perintang juga, tapi kita boleh laras. Contohnya kat sini, dia ada resistor ni adalah 250 kilo ohm. Maksudnya, bila kita rendahkan dia, bila kita rendahkan potentiometer ni, dia bukan 250 lah. Mungkin dalam 10 ataupun 20 kilo ohm saja. Jadi current akan masuk lebih banyak. Arus akan masuk lebih banyak. Tapi bila kita tingkatkan dia punya resistance sampai maksimum, iaitu 250 kilo ohm, arus yang masuk akan lebih kurang. Ingat lagi kita punya formula B sama IR kan. Jadi bezanya adalah perintang biasa hanya ada satu nilai saja. Kalau kita letak dia dua lah, tiga ohm. Kalau perintang boleh laras ataupun potentiometer, kita boleh pelbagaikan dia. Kita boleh rendahkan dia dan juga kita boleh tinggikan nilai perintangan dia. Okey, Oni. Lepas tu yang atas tu apa nama dia? Ini namanya micro servo. Ni micro servo. Dia bersambung dengan perintang tu. Okey. Dekat sini kita tak sambung micro servo ni pada perintang. Kita sambung micro servo ni pada Arduino. Jadi Arduino akan ambil nilai di potentiometer ni sebagai input. Maksudnya kalau kita rendahkan dia punya rentangan dia, macam kata kosong lah kosong. Jadi Arduino akan baca tu sebagai kosong dan dia akan tengok pengatur caraan kita kat sini. Jadi kalau pengatur caraan kata kalau kosong, servo pun kosong darjah. Jadi dia akan pusingkan kosong darjah. Servo ni dia punya output akan pusing kosong darjah. Dan kalau kita tingkatkan kepada separuh nilai dia, contoh, jadi Arduino akan baca nilai separuh tadi dan dia akan bagi arahan pada servo untuk pusingkan 45 darjah saja ataupun separuh daripada maksimum 90 darjah. Boleh ni? Boleh. Okey, jadi maknanya Arduino ni dia akan baca berapa arus yang masuk.
Okay, kalau arusnya kurang, dia akan tengok programming pengatur caraan kita, apa benda kita yang dia akan buat kalau kurang. Kalau kurang, saya kata kita suruh dia pusingkan 0 darjah. Okay, dia akan pusing 0 darjah lah. Kalau maksimum, pengatur caraan kata pusingkan maksimum 90 darjah. Jadi dia akan pusingkan servo 90 darjah. Situlah kita ada pengatur caraan kat sini. Okay, jadi kalau kita tengok balik, kita punya gambar raja blok kita. Sekejap mana gambar raja blok. Okay. Kita boleh lihat. Okay, kat sini. Sekejap Okay. Input ni adalah potentiometer. Proses Arduino akan proses nilai yang diberi oleh potentiometer, dan output pula ialah micro servo ni akan berpusing mengikut arahan yang telah diberikan oleh potentiometer. Mengikut arahan telah diberikan oleh Arduino. Okey. Macam mana nak bagi arahan? Kita guna pengatur caraan. Okey. Dia tak ada. Nantilah kita tengok balik. Maknanya pengatur caraan ni adalah pengantara dia. Di antara input dengan output. Siapa yang akan menjalankan pengatur caraan? Ini adalah Arduino. Okey. Dia lebih kurang sama macam electrical. Cuma bezanya kat sini, kalau kamu belajar elektrik hari tu, dia tak ada Arduino kan, ataupun tak ada makro pengawal. Tapi dalam bab ni, tambah makro pengawal di antara input dengan output. Okay. Di situlah Arduino ni memainkan peranan. Dia akan kawal peranti input dan peranti output. Okey, boleh Ada soalan lain? Okey, boleh. Idris, okey, tak ada soalan? Ada tapi macam lagi tajuk sikit lah. Okey, tak apa, tanya je, insyaAllah boleh jawab. Boleh. Tak, saya ketiga kan pada cakap kalau info kita, kalau just terlalu orang kata terlebih sangat input dia akan meletup kan. Tapi adalah saya tengok satu video ni, dia pernah cerita power bank, cerita bagai lah. And then dekat motor dia tu, dia letak macam tempat cucuk USB tu untuk charger lah, boleh letak wire tu kan. Okay. Tahu laju dia, lagi daripada power fast charging tu. Main dia macam 1 second tau, 1, 2, 3 macam tu. Rosak bateri tu tu. Okey, saya boleh. Dia kalau kita dah belajar volt kan, belajar volt, ingat tak saya ajar itu, kalau current yang saya masuk ke rumah 240 volt kan. Tinggi. Tapi daripada 240 volt tu, dia menggunakan transformer untuk kecilkan 240 volt tu supaya dia jadi 5 volt dan kamu boleh charge handphone. Jadi maknanya dia ada transformer lah kat situ. Dia boleh tukarkan arus voltage yang tinggi pada voltage yang lebih rendah. Okay? Leris. Apa? Cikgu. Apa yang buat dia jadi charge laju? Jadi laju charge tu dia punya ampere. Amperenya tengok kalau yang charger yang USB lama tu, USB biasa kan, dia 2.1 ampere je kan. Kalau charger yang baru, yang kamu guna charger yang USB-C tu, itu dia boleh sampai 3.1 ampere tak salah cikgu. Jadi dia punya arusnya lebih tinggi. Jadi lebih cepat charging lah. Tapi kalau Idris kata boleh charge dalam masa 2-3 minit ataupun 2-3 saat boleh charge jadi penuh tu, itu maknanya current lebih tinggi lah, tapi itu rosak baterinya akan cepat rosak lah, bateri telefon tu. Sebab dia tak boleh charge cepat sangat, nanti dia akan panas dan boleh meletup lah. Kalau terlalu cepat, dia ambil masa juga untuk charge. Okay. Ampere kalau banyak, peralatan boleh rosak. Macam mana? Ampere kalau terlebih banyak, dia boleh meletup. Kalau bateri jadi cut off point lah. Maksudnya kalau kita charge bateri tu, okay, sampai satu keadaan dia akan, bila dia dah penuh, dia akan off lah. Dari chip lah tu, dia akan tahu bahawa bateri dah penuh, dia akan off. Tapi kalau kita satu hari kita charge banyak-banyak kali, saya kata handphone ni pagi kita dah charge, tengah hari charge lagi, petang charge lagi kan, bateri dia akan cepat rosak lah sebab kita banyak kali charge.
Sebab bateri ni dia cuma ada dalam 1000 kali charge je sepanjang hidup dia. Kalau lebih pada 1000, di bateri tu akan makin lama makin rosak. Okay? Tapi kalau kita charge lama-lama, misalnya satu malam, itu pun boleh rosak juga sebab bateri tu akan jadi panas. Jadi kalau bateri panas, dia akan cepat rosak. Bukan phone zaman sekarang ni bila dah contoh kan kita just dia terlalu over sikit time dia satu jam. Bukan dia dah memang auto stop kan dia punya ni masuk ke dalam handphone dia. Semua handphone sekarang macam tu kan. Dia ada chip dalam tu, dia akan auto cut off lah, akan auto stop. Tapi sebenarnya bila kita cucuk je kabel tu ke dalam handphone ke dalam apa-apa charger kan, ada juga arus masuk hanya tapi sikit, 0.00 berapa am je. Tapi bila lama-lama dia akan jadi panas jugalah. Kalau kamu sampai 2-3 hari tak cabut, memang panas jugalah. Walaupun sebenarnya tak apa kamu anggap dia tak ada masuk, sebenarnya ada masuk sikit, 0.00 berapa ampere. Selagi kamu tak off switch tu, dia akan masuk sikit arus. Okay? Okay, Idris. Okay. Okay, ada soalan lain? Tak ada dah kot. Tak ada. Okay, tak apa. Kita stop dulu sampai sini. Nanti cikgu akan upload video ni kat YouTube. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Cikgu harap kamu cubalah buat Tinkercad ni. Cubalah kalau ada laptop ke, kalau handphone pun cubalah. Cikgu tak tahu boleh guna handphone tu pun tidak. Sebab cikgu tak tahu cara nak ajar. Ini je cara nak ajar ni. Kalau cara nak ajar sebenarnya cikgu akan bawa pergi mau komputer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cikgu tamatkan kelas hari ni. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay. Terima kasih. Minggu depan cuti go. Cuti. Lepas cuti lah. Lepas cuti tak tahu PDPR lagi ke tidak. Okay. Jumpalah. Lepas tu. Okay, semangat raya. Terima kasih go. Terima kasih, cikgu.